berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan pembentangan ini, eloklah kalau saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Wan Nur Ain binti Muhammad Tarozi. Saya dari unit Bahasa Melayu 4. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah saya iaitu Major Syakirin bin Abdul Ghani. Kod bagi subjek ini ialah GPPP 1092 iaitu Pengantar Pengajian Pendidikan. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan. Ini merupakan topik yang bakal saya bentangkan dalam persembahan kali ini. Topik yang pertama berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Seterusnya topik yang kedua berkaitan dengan 3 gelombang PPPM. Topik yang ketiga yang bakal saya bentangkan ialah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Seterusnya topik yang keempat yang berkaitan dengan 6 aspirasi murid. Dan topik yang kelima ialah berkaitan dengan 11 anjakan PPPM. Pertama-tama sekali, kita perlulah tahu apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi. Jadi, apakah itu aspirasi? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi ialah keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Seterusnya, dalam konteks pendidikan pula, aspirasi merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, iaitu dengan melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan untuk melonjakkan pencapaian semua murid agar mereka mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Bersandarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Kita dapat lihat di sini bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia mahu memartabatkan lagi sistem pendidikan yang sedia ada di Malaysia. Baiklah, sekarang kita pergi kepada topik pertama iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. PPPM 2013 hingga 2025 merupakan cetusan ilham daripada mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ianya telah dilancarkan pada 6 September 2013 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dalam PPPM ini terkandung 3 gelombang PPPM, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid serta 11 anjakan PPPM yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2025. PPPM ini merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam mendatangkan pulangan terbaik modal insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Hal ini kerana pendidikan ini memainkan peranan dalam membentuk kualiti generasi baharu untuk menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran peradaban global. Peningkatan kualiti dalam pendidikan antara 5 inisiatif utama dicapai dalam tempoh 2 tahun pertama pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dalam transformasi pendidikan negara. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau bangga kerana dapat merealisasikan anjakan 11 PPPM. Menurutnya, dalam tempoh 2 tahun PPPM dilaksanakan, rakyat boleh melihat usaha bersepadu dijalankan oleh pelbagai pihak berkepentingan dalam mencapai keberhasilan murid. Saya merasa bangga dengan komitmen yang telah pun ditunjukkan oleh bukan sahaja warga pendidikan, tetapi juga ibu bapa komuniti dan sektor swasta dalam merealisasikan PPPM.
Antara kejayaan itu, peningkatan enrolment prasekolah daripada 81.7% kepada 84.2% pada 2014. Selain itu, katanya perubahan ketara juga dapat dilihat dalam peningkatan lepasan menengah apabila 5 pusat tingkatan 6 di Johor, Kuala Lumpur, Kedah, Selangor dan Sabah ditubuhkan tahun lepas. Tambah beliau, peningkatan kualiti dalam pendidikan turut dititik beratkan, antaranya pelaksanaan program Linus 2.0. Daripada 1,313,752 murid yang melalui proses saringan, sebanyak ataupun seramai 98.7% murid tahun 3 berjaya menguasai literasi asas bahasa Melayu. 99% menguasai numerasi asas dan 78.3% murid tahun 2 berjaya menguasai literasi asas bahasa Inggeris. Muhyiddin berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Laporan Tahunan 2014 PPPM 2013 hingga 2025 di Dewan Kompleks Sri Bintang di Ceras pada Isnin. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan telah dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus seperti yang berikut. Yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan kualiti dan merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, juga serta menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid dan memaksimumkan keberkesanan sistem. Objektif yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Dan objektif yang terakhir ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuklah perubahan utama dalam kualiti pendidikan Malaysia iaitu KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi pendidikan awal. Sekarang kita lihat kepada 3 gelombang bagi mencapai objektif khusus tersebut. PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang. Gelombang yang pertama bermula dari tahun 2013 sehingga 2015 yang memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru yang sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan, melatih pengetua atau guru besar dan sekolah-sekolah yang mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Sehubungan dengan itu, pelan tindakan yang dirancang perlu dilaksanakan adalah mengubah sistem tentang memberi sokongan kepada guru, memberi sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama serta membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan yang terakhir ialah standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu. Kita bergerak pula pada gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua ini bermula pada tahun 2016 sehingga tahun 2020 di mana kementerian melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepatkan lagi perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama tadi. Antaranya ialah pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Seterusnya, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah juga akan disemak semula
dan diperkenalkan dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Terdapat pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang yang kedua ini. Termasuklah memacu peningkatan sistem, memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika dan identiti sosial. Gelombang yang ketiga merupakan fasa yang terakhir yang bermula pada tahun 2021 sehinggalah pada tahun 2025 akan datang. Gelombang ketiga ini memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan lagi pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. Kementerian ini juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Oleh itu, terdapat beberapa pelan tindakan yang dirancang dan akan dilaksanakan, termasuklah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri, membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan bagi sekolah yang layak, serta meneruskan budaya kecemerlangan profesionalism dibimbing rakan sejawat, iaitu guru dan pemimpin mestilah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat mempunyai kebertanggungjawaban memenuhi standard profesionalism. Bukan satu jawatan kuasa khas bagi memastikan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 berjalan lancar. Menteri Fadlina Siddiq berkata keberkesanan pelan yang kini memasuki gelombang ketiga itu dinilai secara berterusan berdasarkan inisiatif yang dilaksanakan. Gelombang ketiga ni maksudnya dia sudah hampir sampai ke penghujungnya. Jadi ini adalah tempoh yang kritikal untuk kita melihat inisiatif-inisiatif yang telah pun kita laksanakan dan akan dibawa kepada pelan ataupun polisi kerangka pendidikan yang baru. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai saranan bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang mencadangkan sistem pendidikan negara perlu dirombak selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Kementerian jelasnya sedang menuju kepada dasar dan kerangka pendidikan baru dengan mengambil kira faktor global serta dasar dalam pembentukan karakter warga negara. Fadlina sebelum ini memaklumkan KPM akan terus memberikan tumpuan kepada pembangunan latihan kompetensi guru serta kebolehpasaran individu dalam bidang pekerjaan dalam dan luar negara. Ujarnya KPM juga sedang menilai pencapaian pelan tersebut dan juga telah memulakan perancangan libat urus sindikasi dengan pemegang taruh dalam membangunkan pelan pendidikan baru. Saya akan berkongsi mengenai adalah satu perkara yang ditekankan dalam sistem pendidikan negara kita yang merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 iaitu aspirasi pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan iaitu berkaitan akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Kita lihat akses terlebih dahulu. Akses merujuk kepada kejayaan di mana setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat pendidikan tanpa mengira latar belakang, agama atau bangsa yang membolehkan mereka meningkatkan potensi sepenuhnya. Seterusnya, kualiti merujuk seterusnya kita pergi kepada kualiti. Kualiti merujuk kepada standard antarabangsa iaitu setiap kanak-kanak akan mendapat akses kepada pendidikan bertaraf dunia yang mempunyai ciri khas Malaysia dan setanding dengan sistem antarabangsa. Seterusnya kita lihat equity pula.
Equity merujuk kepada untuk semua murid, di mana sistem sekolah yang berprestasi menyediakan pendidikan terbaik yang mungkin untuk setiap kanak-kanak tanpa mengira lokasi, jantina atau status sosioekonomi mereka. Seterusnya, kita lihat perpaduan. Perpaduan merujuk kepada merujuk kepada perpaduan dalam kalangan murid, iaitu belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian dengan melibatkan diri dengan orang lain dari pelbagai sosial, agama dan asal-usul teknik. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan negara yang terakhir ialah kecekapan, iaitu pelaksanaan di mana sistem pendidikan Malaysia dari segi sejarah telah dibiaya dengan baik. Sekarang kita akan membincangkan topik yang keempat, iaitu 6 aspirasi murid, yakni sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Dalam konteks Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menggariskan 6 aspirasi bagi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Sekarang mari kita menelusuri lebih mendalam lagi berkaitan 6 aspirasi murid. Pertama, pengetahuan yang bermaksud setiap murid perlu memiliki keupayaan bagi melengkapkan diri mereka dengan kemahiran hidup asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan. Seterusnya, kemahiran berfikir. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dapat dijana. Seterusnya, kemahiran memimpin merupakan satu pembangun tamadun sesuatu bangsa, terletak pada kualiti kepemimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Di samping itu, dalam 6 aspirasi murid juga terkandung kemahiran dui bahasa. Kemahiran ini merupakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan, di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Di samping, mari kita lihat etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran pada masa akan datang. Dan yang terakhir, yang terkandung dalam 6 aspirasi murid ialah identiti nasional, di mana rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, iaitu dengan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara. Terdapat 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Anjakan yang pertama ialah kesamarataan akses disediakan untuk pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Pada anjakan ini, kita perlulah mengikut penanda aras berstandard antarabangsa. Misalnya, subjek bahasa seperti bahasa Inggeris. Seterusnya, subjek sains dan matematik. Selanjutnya, kita perlu semak semula kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Anjakan yang kedua dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah setiap murid dipastikan perlu mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Program Linus perlu diperluaskan lagi bagi meningkatkan literasi bahasa Inggeris. Selanjutnya, kita perlu memberi galakan kepada murid supaya mereka mengambil subjek bahasa tambahan seperti bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Jepun dan bahasa-bahasa yang lain.
Anjakan yang ketiga bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah mewujudkan rakyat Malaysia yang menghayati setiap nilai. Kita perlu meningkatkan lagi penyertaan supaya murid dapat libatkan diri dalam satu badan beruniform, satu kelab dan satu sukan. Selain itu, dapat memperkukuhkan remote agar memudahkan interaksi antara jenis sekolah. Misalnya, sekolah jenis kebangsaan Cina, kebangsaan Tamil dan sekolah kebangsaan sahaja. Anjakan yang keempat bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah perubahan ilmu perguruan sebagai bidang pilihan. Pendidikan negara dapat berdiri sama tinggi dengan negara yang maju apabila Institut Pendidikan Guru IPG kerap melakukan penambahbaikan. Seterusnya, program pembangunan profesional berterusan CPD perlu dipertingkatkan tahap kualiti seperti yang dicadangkan pada tahun 2013. Selanjutnya, menambahkan cara laluan guru dari segi menjadi guru yang pakar. Anjakan yang kelima bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah menentukan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Membuat pilihan yang tepat ketika memilih guru besar yang baharu. Oleh itu, dengan mengadakan pakej kerjaya kepada guru besar secara berperingkat-peringkat. Anjakan yang keenam bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah memberi keupayaan kepada PPD, JPN dan sekolah bagi membuat persediaan penyiapan khusus berdasarkan keperluan. Dengan menaik taraf sistem pendidikan supaya dapat meningkatkan prestasi murid-murid. Jika tahap pengurusan sekolah pada tahap prestasi yang minimum akan diberikan lebih kuasa. Anjakan yang ketujuh bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah ICT dimanfaatkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran di Malaysia. Sebanyak 10,000 buah sekolah mendapat manfaat untuk mengakses internet melalui One Bestarinet. One Bestarinet ini merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia bersama YKL Communication bagi menyediakan akses internet yang berkelajuan tinggi 4G dan juga platform secara maya kepada murid. Seterusnya, penggunaan ICT ini secara maksimum dalam pembelajaran jarak jauh ataupun dekat, dengan itu dapat meningkatkan kualiti pengajaran di mana jua berada. Hal ini kerana apabila akses internet semakin luas, maka aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih lancar. Anjakan ke-8 bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah mengubah bentuk kemampuan serta kapasiti penyampaian kementerian. Pada tahun 2013, pihak JPN dan PPD diberi kuasa untuk membuat keputusan berkaitan dengan personel dan bajet supaya tanggungjawab dapat ditingkatkan dan menambah baik keberhasilan murid di setiap sekolah. Pada tahun 2014, penempatan lebih kurang 2,500 personel diperlukan daripada kementerian dan JPN. Personel membawa maksud kaki tangan. Anjakan yang ke-9 bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah bersama-sama berganding bahu dengan gabungan ibu bapa, sektor swasta dan komuniti secara meluas. Ibu bapa perlulah memberi bimbingan kepada anak-anak dalam pembelajaran. Hal ini kerana anak-anak lebih banyak meluangkan masa di rumah bersama ibu bapa berbanding di sekolah. Pada tahun 2016, mengumpul maklumat berkaitan PIBG dari sudut kokurikulum dan prestasi guru. Hal ini dilakukan untuk melihat di manakah terletaknya kelemahan sama ada pada guru atau murid-murid bagi memperbaiki kelemahan tersebut. Anjakan yang ke-10 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah memaksimumkan kemenjadian guru bagi tiap-tiap ringgit. Setiap program akan dikaitkan dengan keberhasilan murid. Peruntukan dimanfaatkan dengan diagihkan pada bidang yang penting. Misalnya pada latihan guru dan peringkat kemahiran dan peningkatan kemahiran.
Anjakan yang ke-11 bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah memperkasakan ketelusan bagi accountability secara langsung. Pada tahun 2013, laporan tahunan awam perlu diterbitkan terutamanya mengenai inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan kemajuan sasaran. Di samping itu, pelaksanaan semakan kesempurnaan menyeluruh komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2024. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian, terima kasih.